Penduduk lawas bakal menikmati perkhidmatan kesihatan yang lebih selesa dengan pembinaan klinik kesihatan lawas yang baru. Menurut Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, klinik tersebut dijangka siap Oktober tahun ini. Ini disusuli kerja-kerja pemasangan peralatan perubatan bagi membolehkan klinik itu beroperasi selewat-lewatnya tahun depan. Klinik ini mengandungi banyak fasilitis. Saya pun tak sangka sebesar ini. Ini bagus ya, untuk kita memberi perkhidmatan yang lebih cekap ya, dan kemudahan yang agak selesa, dan klinik ini mampu untuk memberi perkhidmatan sekurang-kurangnya 300 orang ya, dalam satu hari. Beliau ditemui media selepas melawat ke tapak projek tersebut di Lawas. Terletak di Jalan Banting, projek berkenaan dibina di kawasan seluas hampir 6 hektar dengan kos lebih 25 juta ringgit. Klinik itu nanti bakal dilengkapi berbagai kemudahan seperti bilik rawatan pesakit luar, klinik pergigian, bilik perkhidmatan pakar serta kemudahan lain. Sementara itu, Dato' Amar tengah semasa melawat ke Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex Lawas, yakin institusi itu berpotensi menjalin kerjasama dengan pusat latihan dan kemahiran lain bagi mewujudkan perkongsian kepakaran dalam pelbagai bidang. Ini termasuk memberi peluang kepada pelajar dari Sabah, Labuan, Brunei dan Indonesia melanjutkan pengajian di Sentex Lawas atau cawangan lain di Sarawak. Kita bekerjasama, mana mereka ada kekuatan, kita bekerjasama, kita hantar mereka ke sana. Mana ada kekuatan pada kita, mereka tertarik berminat untuk mengikuti kursus, dan itu juga akan kita pertimbangkan. Dan tapi yang utama ialah untuk anak-anak kita yang berada di kawasan utara ini. Bukan sahaja di kawasan utara, daripada seluruh negeri Sarawak ini. Justru beliau menggalakkan lepasan sekolah memanfaatkan peluang latihan dan kemahiran yang disediakan Sentex Lawas. Sarawak mencadangkan kerjasama serantau dalam pemeliharaan hidupan liar, terutamanya orang utan. Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Lim Talif Saleh, menerusi hantaran di Facebook berkata, kerjasama itu meliputi penyelidikan, latihan dan penubuhan pusat inovasi hidupan liar di lapangan. Jelas beliau, cabaran pemeliharaan hidupan liar hari ini semakin kompleks seperti kehilangan habitat, penyakit baharu dan perubahan iklim. Ia bersifat rentas sempadan serta berkait rapat dengan pembangunan manusia. Oleh itu, menurut beliau, usaha pemeliharaan tidak boleh berdiri sendiri tanpa dasar yang menyeluruh dan berasaskan bukti. Kerajaan Sarawak pula menekankan kepentingan dasar pembangunan mampan, perancangan guna tanah yang lestari serta pembangunan kapasiti melalui kerjasama pelbagai pihak. Datuk Len sebelum itu merasmikan Orang Utan Veterinary Advisory Group Workshop ke-17 di Kuching. Bengkel 5 hari bermula semalam disertai pakar orang utan dan veterina dari dalam dan luar negara seperti Indonesia, Vietnam, Australia, Amerika Syarikat dan United Kingdom. Karnival Keusahawanan dan Sarawak Talent yang bermula semalam di Miri berjaya menarik penyertaan 72 usahawan selain penglibatan 28 agensi. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, semasa merasmikan karnival itu, percaya program tersebut menyediakan ruang kepada usahawan memperluaskan jaringan perniagaan mereka. Selain menambah pendapatan, usahawan juga dapat meneroka peluang perniagaan baharu. Program seperti itu turut menyediakan ruang kepada anak-anak tempatan menyelahkan bakat dan kreativiti masing-masing sesuai perkembangan teknologi dan inovasi. Kita semua sedia maklum bahawa golongan usahawan adalah nadi penggerak ekonomi sesebuah negeri atau negara. Mereka inilah yang mencetuskan idea baru, menyediakan peluang pekerjaan
dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi masyarakat. Sementara itu, peserta etnik Penan dari Long Luteng, Helen Madun dan adiknya Rinai Madun gembira dapat menyertai karnival kali ini untuk menambah pendapatan. Kami sangat suka sebab kami tidak tahu macam mana cara kami mau pergi berjual sendiri. Kalau masih ada yang macam ini berpeluang, kami memang mau ikut yang macam ini lagi lah. Kalau ada karnival macam ni, kami suka ikut kerana dana kami memang cari pakai kraft tangan usahawan saja. Karnival bersempena sambutan Hari Sarawak akan berlangsung sehingga Selasa ini. Dalam pada itu, Hari Sarawak perlu dilihat sebagai simbol kebangkitan, perpaduan dan semangat jati diri rakyat negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Bawang Asan, Datuk Seri Wong Sun Koh berkata 22 Julai 1963 merupakan titik permulaan dalam menentukan hala tuju negeri. Oleh itu, penting untuk mengenang perjuangan pemimpin dan rakyat terdahulu serta terus memperkukuh perpaduan sedia ada, pada masa sama mempertahankan hak Sarawak serta meneruskan perjuangan membina masa depan yang lebih gemilang. Dengan dasar pembangunan inklusif merentasi semua sektor, Sarawak diyakini akan terus maju dan membangun. Let us remember that it is Tan Sri Adinat Sultan Tok Nam who awakened the Sarawak spirit. Then it is up to our Premier, Dato' Martiki Abdul Johari, who translated that spirit into policy, institutionalized and operationalized his vision for Sarawak through economic empowerment, legal exception of right, legal expression of rights, and a strategic future planning. Datuk Seri Wong berucap pada sambutan Hari Sarawak di Sibu. Kerjasama sektor korporat dan badan bukan kerajaan NGO memperkasa pendidikan sains, teknologi dan kejuruteraan STEM amat digalakkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Chupai Ugon, memuji usaha Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menganjurkan karnival STEM di kawasan luar bandar dan pedalaman negeri ini. Menurut Kennedy, usaha seperti itu penting untuk membangunkan potensi modal insan secara menyeluruh. Karnival seperti itu mampu menjadi landasan terbaik bagi pembelajaran secara inovatif dan berimpak besar. Saya pun percaya kalau didedahkan murid-murid kita ataupun pelajar kita di luar bandar dalam STEM ini, saya rasa di kawasan ini mungkin ramai juga engineer ataupun saintis-saintis yang bakal kita lahirkan dari kawasan ini. Beliau berkata demikian pada penutupan Karnival STEM di Sekolah Kebangsaan Batu Keling di Sungai Asap, Belaga yang disertai 70 orang murid. Program serupa oleh Sebati akan dianjurkan di SMK Bakun bagi memberi galakan kepada pelajar melanjutkan pengajian dalam bidang STEM atau TVET. Dan saya juga secara pribadi sangat menggalakkan program ini akan diteruskan pada masa-masa akan datanglah. Jangan hanya berhenti di sini, tapi ia terus dihidupkan supaya lebih ramai lagi pelajar-pelajar kita yang terdedah dengan pendidikan luar bandar seperti ini. Perkembangan itu tadi, mengakhiri berita pagi Sarawak. Malaysia Madani Rakyat disantuni. Ikuti stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.